Ada, okey, ada yang dah belajar tak? Ada yang belajar tak dari sekolah? Dah belajar belum? Belum lagi PDPR Belum. semua belum? Belum Aish. review. Okey, Forest Hunter kata sudah. Okey, pola pertempatan. Okey, tak apa. So kalau yang belum belajar, ini sebagai satu pendedahan. Ini sebagai satu pendedahan ya. Kalau yang dah belajar, ini sebagai satu ulang kaji supaya kamu lebih faham. Okey. Baik. Dan cikgu sebenarnya ramai yang juga ada beberapa orang pelajar dan guru serta juga parent tanya, cikgu tak nak bagi ke homework kepada para pelajar cikgu ni? Cikgu bukan tak nak bagi. Tapi sebenarnya cikgu tengok korang kesian dah. Korang pun dah banyak homework, kerja kursus lagi, PDPR lagi. Kan cikgu bagi lagi sekarang kan tak terbuat oleh kamu. Betul? Kamu sendiri pun dah banyak kerja. Assignment macam Gunung Everest. Nampak tak? Assignment dah macam Gunung Everest. Ya, Sian. cikgu. Kan? Banyak gila. Banyak gila. Ya, jadi sebab itu mohon maaf cikgu tak berikan homework, tak berikan soalan. Kamu fahamkan je lah. Okey, belum lagi. Ya, lagi banyak di sekolah rendah, betul. Kan. Jadi tak apa. Kamu belajar masuk kelas cikgu ni untuk apa? Biarlah masuk kelas cikgu ni untuk dapat faham dan santai-santai. Cikgu tak nak lagi memberi tekanan. PDPR pun dah memberi tekanan kepada kamu. Kamu dah stres. Takkanlah masuk kelas cikgu pun nak stres lagi kan? Tak apalah. Masuk kelas cikgu, kita santai-santai. Kita enjoy-enjoy. Sambil belajar, kita enjoy-enjoy. Kan? Supaya kamu tenang sikit masuk kelas cikgu Rafi ni. Okey, itu matlamat cikgu ya. Ya. Homework tu saya tak faham. Ya Allah ya Tuanku. Baik Zahra dan kepada semua para pelajar tingkatan 1. Kalau kamu ada mana-mana homework yang tak faham, terutama sekali untuk subjek sejarah dan juga geografi, tak tahu, bertanya pada guru tu. Tapi kalau kamu tak boleh nak tanya guru tu, kamu boleh bertanya kepada cikgu. Tanya kepada cikgu supaya cikgu boleh membantu kamu. Okey? Ini cikgu bagi tahu. Kalau ada masalah, jangan simpan-simpan. Tanya cikgu. Okey, tentang geografi dengan sejarah lah. Janganlah tanya sains, janganlah tanya matematik. Kan tu dah lari dah tu. Okey, tanya pada cikgu tentang sejarah dengan geografi. Mana yang cikgu boleh bantu, cikgu akan bantu. Okey. Okey. Just satu WhatsApp je. Snap gambar, kemudian send pada cikgu. Cikgu, macam mana jawab soalan ni? Cikgu, macam mana nak buat ni? Tanya je. InsyaAllah, cikgu akan jawab. Okay. So, itu bantuan-bantuan yang cikgu cuba berikan kepada kamu. Alright. Supaya kamu bertenang dan tidak tertekan. Alright. So, kita nak lihat pertempatan di Malaysia. Okay. Pertempatan di Malaysia, kita nak lihat mula-mula jenis-jenis pertempatan di Malaysia. So, kita tahu pertambahan jumlah penduduk negara kita pada setiap tahun bertambah penduduk negara kita ni. Bertambah, makin ramai nampaknya. Pertambahan jumlah penduduk pada setiap tahun menyebabkan berlakunya perubahan dan pertambahan jenis kawasan kediaman dan pertempatan. Dan pertempatan di Malaysia ni terbagi pada dua. Sama ada pertempatan di bandar ataupun di luar bandar. Dua je. Bandar, luar bandar. Kalau bandar, biasanya kalau kita lihat pertempatan bandar yang pertama ni, pertempatan bandar ini merujuk kepada apa tahu? Iaitu kawasan pertempatan yang mana mempunyai jumlah penduduk yang padat. Jumlah penduduk yang padat. So padat tu macam mana cikgu? Kira padat ni macam mana? Okey, kalau pertempatan bandar ni, kalau padat ni, jumlah penduduk dia mesti melebihi 10,000 orang. Kalau 10,000 orang tu memang padat. Kemudian ada kemudahan asas yang pelbagai. Kemudahan asas ni macam mana cikgu? Okey, kemudahan asas ni apa tahu? Kemudahan api ataupun elektrik, kemudian air, kemudian ada sekolah, kemudian ada pejabat kerajaan, kemudian ada taman rekreasi, ada tempat permainan, ada kedai-kedai jual beli. Itu kemudahan-kemudahan asas yang macam-macam. Dan
Kawasan kediaman ini biasanya kawasan kediaman tempat tinggal ada berciri moden. Maknanya bentuk rumah dia moden, rumah 2 tingkat, rumah batu ataupun kondo ataupun servis apartmen. Okey, itu kita kata sebagai kawasan bandar. Kalau rumah kediaman bentuk rumah-rumah macam rumah kampung tu, itu luar bandar. Itu luar bandar. Dan kalau di bandar, apakah kegiatan ekonomi yang ada? Iaitu dia ada perindustrian. Macam mana nak tahu ada perindustrian, cikgu? Senang je. Kalau kawasan tu banyak kilang, kilang-kilang. Ada kilang botol lah, kilang air lah, kilang kilang buat barang-barang getah lah, apalah. Itu dipanggil perindustrian. Kemudian kalau ada kawasan perniagaan, kawasan tempat-tempat perniagaan, kedai-kedai, banyak lot kedai, itu perniagaan. Kemudian kalau banyak pembinaan rumah, itu kegiatan ekonomi pembinaan. Kalau pentadbiran, kalau ada kita kata sebagai pejabat kerajaan, seperti ada pejabat kerajaan seperti pejabat agama ke, pejabat kerajaan ke, ada pejabat pos dan sebagainya, itu pentadbiran. Dan juga kegiatan ekonomi melibatkan sektor perkhidmatan seperti ada pejabat pos, ada balai polis, ada bomba, kemudian juga ada bom, bukan bom, bomba. Kemudian ada yang lain-lain, itu semua kegiatan ekonomi dalam perkhidmatan. Baik, cikgu nak tanya kamu, okey, berapa ramai kat sini? Mungkin boleh raise hand lah, nak tengok ataupun tulis saya, berapa ramai kat sini yang tinggal di bandar. So boleh tulis saya. Boleh tulis saya dalam group chat. Nak tengok berapa ramai yang tinggal di bandar. Okey, Putri Dayana tinggal di bandar. Iman Hakimi, Amir, Maya Alisa. Ramai tinggal di bandar. Mariam, Lily. Okey. Ya. Ramai ya. Okey, ya, rata-rata hampir 90% pelajar-pelajar cikgu ni daripada kawasan bandar. Kenapa? Macam mana kita tahu kawasan bandar? Sebab kawasan bandar biasanya ada kemudahan internet yang kuat dan laju. So boleh sertai kelas online cikgu. Kalau kawasan bandar ni susah, kawasan luar bandar ni susah sikit. Sebab luar bandar ni biasanya dia kurang line internetnya tu. Kecuali di sinilah. Cikgu di tepi hutan ni kan. Di tepi hutan ni memang power gila lah. Power gila. Sebab cikgu menggunakan kuasa jumpy. Terus power. Terus power kau. Jadi Nakan apa khabar? Baik. Wifi kat kampung lagi laju dari rumah saya, cikgu. Ya ke? Nampak. So ini pertempatan kamu semua di bandar. Cikgu di luar bandar. Makan apa kat sini? Kita orang hari-hari memburu. Memburu. Nak makan ayam, buru ayam. Nak makan nasi, memburu nasi. Memburu nasi. Yalah. Memburu nasi. Okey. Tapi cikgu hantar orang untuk memburu. Cikgu hantar orang untuk memburu nasi dan ayam. Orang-orang itu adalah seperti Food Panda rider dan juga Grab Food punya rider. So mereka lah memburu makanan untuk cikgu. Okey, yang baik. Okey, memburu makanan untuk cikgu. Yes, okey. Okey. Baik. Kita lihat. Ya, cikgu ada lesen ke memburu? Ada. Cikgu biasa ada lesen memburu. Kan? Tapi cikgu tak boleh memburu sekarang. Takut nanti kalau memburu sekarang, okey, takut memburu hati kamu. Cia kan. Tak boleh. Cia cikgu. Okey. Ya. Jadi haram okey, baik. Kita lihat Bandaraya Miri. Okey, Sarawak ini merupakan bandaraya yang pertama di Malaysia yang bukan berstatus ibu negeri, dan Bandaraya Miri ini diberi gelaran sebagai Bandaraya Peranginan, maknanya bandaraya untuk pelancongan. Dan di sebelah kiri ini ialah Bandaraya Georgetown. Okey, baik. Ada tak sesiapa di sini daripada Georgetown, Penang? Anyone here?
Daripada Saya. Oh, okey. Bukan Fardin ke yang masuk? Kenapa Fariba pula yang masuk? Dua-dua je. Oh, dua-dua. Okey, baik. Jadi tak ada cikgu biasa pergi Georgetown dulu. Dululah. Best cikgu, best. Yes, best. Tapi yang paling tak syok je tu Freshly slide tu. Ya, Francis lah tak best Okey. Baik. Tadi kita telah lihat tentang pertempatan di bandar. So sekarang kita nak lihat pertempatan di luar bandar. Kalau orang Johor panggil apa? Pertempatan luar bandar. Luar bandar. Luar bandar orang Johor katalah. Luar bandar ni merujuk kepada kawasan pertempatan yang mempunyai kepadatan penduduk yang rendah. Maknanya kepadatan penduduknya tak ramai. Dan ciri pertempatan luar bandar ini adalah jumlah penduduk dia mesti kurang daripada 10,000 orang. Kurang. Tak ramai. Terutama sekali kalau yang lihat di kurang penduduk ni seperti di negeri Perak di mana kalau negeri Perak di kawasan-kawasan seperti Bota Kiri, Bota Kanan, di Kedah pun kawasan-kawasan hulu tu, okey, mula-mula sebuah rumah. Kemudian bila jalan raya kan, jalan, hutan, lepas tu sebuah rumah lagi. Lepas tu hutan, lepas tu sebuah rumah lagi. Jarak antara rumah ke rumah tu kan, hutan kan. Memang jauh. Baru jumpa satu lagi rumah. Lepas tu jalan lagi jauh, baru jumpa satu lagi rumah. Itu memang kawasan tu memang bila malam-malam gelap gelita. Kan. Memang nak keluar pun takut. Jadi tak ada lampu. Lampu jalan tak ada. Jadi itu adalah kawasan luar bandar. Dan kemudahan-kemudahan asas yang minimum. Ada elektrik, ada air. Okey, tapi internet kurang kuat. Kebiasaannya kampung ni internetnya kurang kuat. Kurang kuat bukan tak kuat, kurang kuat. Tapi line telefon tu adalah. Okey. Kemudian juga jangan harap nak cari Tesco ataupun 99 Speedmart ataupun juga Aeon di kawasan kampung. Kalau balik kampung tanya, "Nek, kat sini ada Aeon tak?" Tak pasal-pasal nenek kau lempang. Kau ingat ni apa? KL. Okey. Jadi Kampung saya semua benda ada. semua benda ada. Maju. Kau kampung mana? Keluang. Oh, Keluang. Tapi kat Keluang ada tak ni? Aeon ke? Ada? Saya ada semua. Itu bukan kampung Semua dah tu. Itu dah bandar dah tu. Kalau kampung tu, kamu tinggal kampung tu kat rumah nenek kamu, ada Aeon, ada semua tu. Itu bukan kampung dah tu. Tu bandar. Tu bandar. Rumah nenek sebelah bandar je. Rumah nenek sebelah bandar kampung nenek ada kawan je. Okey, Okey, mana dia orang beli makanan? Dia orang pergi beli kat kedai, kemudian nanti dia orang masak kat rumah. Kan? Jadi rumah saya pun tak kuat. Jadi itulah kawasan kampung. Contohnya kalau kita lihat ini gambar, nampak gambar kawasan kampung. Rumah sebuah-sebuah, belakang tu ada hutan. Ini kawasan kampung. Cikgu suka kawasan kampung. Tenang aja kan. Relax saja, boleh berehat. Kan. Kawasan bandar ni bising. Jadi macam itulah Oh ya, kat Sarawak. Sarawak kawasan bandar kawasan bandar agak Okey. Baik, kemudahan asas minimum. Kemudian kawasan kediaman sederhana dan berciri tradisional. Maknanya rumah-rumah ni, rumah-rumah kampung, kamu tengok ada bumbung, okey, bentuk rumah macam ni, kemudian ada dia punya pintu gerbang dia, kemudian ada bentuk ukiran-ukiran dia dekat sini. Jadi bentuk rumah tradisional. Itu luar bandar. Dan kegiatan ekonomi, apa yang boleh buat kat situ? Kalau kegiatan ekonomi, kamu hanya boleh buat apa tahu? Pertanian, bercucuk tanam, menternak dan juga industri desa. Industri desa ni maknanya industri daripada kampung lah. Contohnya meniaga kuih raya, meniaga dodol, meniaga cincaluk, jual keropok,
Cincaluk. Macam tu. Ya, dia. Cincaluk Ah, tahu? apa dia? Cincaluk. Cincaluk. Tahu tak cincaluk? Cincaluk tu dia macam sambal belacan jugalah, tapi dia buat daripada udang. Cincaluk banyak dekat negeri Melaka. Melaka banyak cincaluk. Oh, Kalau dekat Penang dia panggil petis. Tahu petis? Yang tak pernah dengar. petis itu kat Penang, kat Kedah. Kalau dekat Kelantan dia panggil budu. Budu campurkan dengan nasi apa semua. Itulah dia makanan-makanan daripada industri desa, industri daripada kampung-kampung. Kalau macam dekat bandar tak boleh menternak ke cikgu? Tak boleh. Kalau menternak pun leceh macam korang kan. Kalau kat rumah korang menternak apa? Menternak lipas, menternak cicak, kan? Kalau kat rambut menternak kutu. Apalah korang ni, kan? Tidak membawa keuntungan pun. Cikgu Okey. boleh bertanya yang lipas tu. Ya, menternak lipas. Tahu takut dengan lipas, kan? Nampak Sudahnya lipas pun dah kita sekali yang terbang juga. ya, kan? Nampak lipas jadi babi. Dah orang cakap kau ni boleh lipas ke boleh babi? Kan? Jangan. Sila bersihkan rumah anda, okey, supaya tidak ada lipas di rumah anda. Okey, jangan jadikan ternakan lipas sebagai satu carrier. Okey, ingat apa? Usahawan berjaya apa? Okey. jangan ya. Okey. Okey. Ya, okey. So, jangan ya. Jangan. Baik. So itu kawasan-kawasan di luar bandar. Nampak tak? Ni ada kebun cili. Kebun cili kau. Nampak? Tengok cili dia, ya Allah, cantik-cantik, berjuntai-juntai. Teringat satu cerita dulu. Okey, ada kartun yang mana ada cili tu, ada monyet makan cili. Lepas tu muka dia merah, panas, berlari. Pernah tengok kan? Pernah tengok kan yang cerita kartun tu? Kan? So monyet tu makan cili sebab dia ingatkan cili tu buah-buahan, cantik sangat katanya. Pernah tengok tak cerita tu? Pernah tengok tak? Pernah tengok tak? Tak pernah tengok ni? Pernah tengok kan? Tak pernah. Serius tak pernah? Tak. Korang tak pernah? Okey. Pernah. Wan Emil Izzuddin kata pernah? Tak pernah Okey, cikgu. Tak cerita apa tu? Okey. Cikgu akan bawakan kamu satu video berkaitan bagaimana seekor binatang iaitu monyet tu, okey, dia kartun sebenarnya. Tapi dia makan cili, dia ingatkan cili tu buah-buahan, dia kata macam sedap sangat. Dah dipesan jangan makan, jangan monyet, jangan. Dia nak juga makan. Sudahnya, Daripada zaman dahulu. pada zaman dahulu, ada ke pada zaman dahulu? Ada ke? Dah lama tak tengok tapi dia ingat lagi cerita dia. Dia ingat lagi kan cerita tu. Berkaitan dengan apa? Dia pesan jangan monyet, jangan. Kita tak boleh makan tu. Dia kata aku tak kira. Aku nak makan juga. Sudahnya, nasib kau. Okey. Baik. Untuk sementara itu mungkin ramai yang nak tengok, so cikgu akan bawakan kepada kamu video berkaitan dengan monyet tersebut. Boleh? Okey, boleh so ramai yang kata macam pernah. Jangan monyet, jangan. Yes. Okey, jom kita tengok berkaitan dengan satu video berkaitan dengan sang kancil sebenarnya sang kancil dengan monyet. Okey, so cikgu akan bawakan kepada kamu mana pula sang kancil dengan monyet ni. Okey. Baik, jangan nyet, jangan. Okey, jangan nyet Macam mana boleh nyet? Tak fahamlah. Macam mana boleh nyet tu? Okey, datangnya nyet ya. Okey. Okey, so kita lihat. Okey. Right. Okey, so cikgu akan bawa pada kamu. Okey. Dia yang ini ya. Okey, kita tengok. Kunyit lain pandai. Kunyit tu lain. Jap, cikgu share screen Okey, cikgu share screen. Okey, baik.
Nyamannya suasana rimba di pagi hari. Bergestua bergembira, menikmati keindahan alam semula jadi. Di alam inilah tinggalnya sang kancil yang bijaksana. Dengan sahabat karibnya, kura-kura. Mereka hidup rukun damai, bebas bergembira, tolong-menolong dan bekerjasama di taman peliharaan mereka. Sungguh lincah si monyet, bergayutan ke sana kemari, megah dengan kebolehannya. Awas monyet, jangan ganggu ketenteraman penghuni yang lain. Apa pula yang dilihatnya? Ranumnya buah-buahan di sini. Siapa punya agaknya? Oh, rupanya sang kancil dan kura-kura. Begitu rajin mereka bekerja. Bukan seperti engkau monyet. Ini mesti ada apa-apa. Tolong. Dah 4 hari aku tak makan. Tolonglah. Berikan aku sedikit makan. Kasihanlah aku. Kesian ya. 4 hari tak makan. Baiklah monyet. Ambil sajalah apa yang engkau hendak dari taman kami. Makanlah sepuas hati engkau monyet. Terima kasih kancil. Terima kasih kura-kura. Aku nak itu. Tak boleh monyet. Kita tak boleh makan buah tu. Aku tak peduli. Aku nak juga. Jangan monyet. Jangan. Rasakan engkau monyet. Beginilah jadinya mereka yang tidak menerima nasihat orang. Apa khabar pula dengan si monyet? Kasihan. Ingat-ingat monyet. Jangan diulang lagi. Okay. Yeah, wow. So itulah, okay. Dia makan cabai kan. Jadi itulah, okay. So tak, ini sebenarnya kamu kena faham sebenarnya cerita ni cerita lama. Okay, cerita lama sebenarnya iaitu berkaitan dengan cerita ini, dan juga ini pada tahun 1980-an tahun 80-an. So 80-an dia memang kartun dia masih lagi kartun yang dilukis. So dia bukan pakai digital. Tahun itu memang tak ada digital. Tahun-tahun 80-an memang tak ada digital. Jadi sebab itu kalau kamu lihat dia lukis satu persatu tu. Okay. Saya jadi, oh ya ke? Tadi tengok black screen Alamak, sorry. Okay. Tadi itulah maknanya Chili. Ya. Dulu power tu lukis satu-satu, setiap pergerakan tu satu-satunya. Okay. Jadi itulah yang berlaku. Okay. Kita nak lihat berkaitan apa tadi? Iaitu sebenarnya kita telah tengok berkaitan dengan kebun-kebun cili tadi. So dia kata apa? Jangan monyet, jangan. Degil juga. Aku tak kira. Aku nak juga. Ambil kau. Okay. So itu berkaitan dengan pertanian. Baik. Seterusnya kita lihat tentang aktiviti penternakan lembu. Di mana kita lihat aktiviti penternakan lembu juga banyak dilakukan di kawasan luar bandar. Kerana apa? Kalau kita lihat kerajaan melalui Pelan Induk Pembangunan Luar Bandar di sini merupakan satu langkah kerajaan bagi membangunkan kawasan luar bandar. So menggariskan visi untuk menjadikan luar bandar sebagai kawasan yang ekonominya berdaya maju, masyarakatnya sejahtera dan persekitaran yang lestari.
Mak saya cakap saya tengok kelas cikgu macam tengok wayang. Oh ya ke? Macam tengok wayang ya. Okey, so baguslah tu. Okey, baguslah tu. Okey, boleh faham ya. Baik, kesimpulannya kita telah lihat ada dua jenis kawasan, iaitu luar bandar dan bandar. Okey, luar bandar dan bandar. So kita nak lihat di sini pola pertempatan di Malaysia. Pola pertempatan. Okey, iaitu kalau kita lihat pola pertempatan ini, apa itu pola? Baik, pola pertempatan ini ialah corak atau reka bentuk. Reka bentuk apa? Reka bentuk susunan kawasan kediaman. Susunan kawasan kediaman manusia di sesuatu tempat ataupun sesuatu kawasan. Macam mana susunan dia? Kalau susunan dia begini, oh dia adalah pola pertempatan ini. Kalau susunan dia begitu, pola pertempatan yang itu. Okay. Jadi itulah yang dikatakan susunan kawasan kediaman manusia di suatu kawasan atau tempat. So secara umumnya ada empat pola pertempatan. Ada 4 pola pertempatan yang wujud di Malaysia, iaitu pola pertempatan berpusat, berkelompok, berjajar dan juga berselerak. So ada 4. Berpusat, berkelompok, berjajar dan berselerak. So kita lihat dulu pertempatan berpusat. Ini berpusat, contoh berpusat ya, iaitu rumah atau bangunan dibina secara rapat ya, secara rapat di sesuatu kawasan yang menjadi tumpuan penduduk. Maknanya di sini kalau kita lihat di sini rumah-rumah ini, kita lihat bangunan-bangunan ini dibina rapat-rapat di sesuatu kawasan yang menjadi tumpuan penduduk. So kalau kita lihat ini adalah kawasan tumpuan penduduk, iaitu di simpang 4 ni. So ada bangunan apa semua. So kawasan ini dibina bangunan rapat-rapat. Rapat-rapat ya. Dan kebiasaannya kawasan-kawasan ini terdapat di kawasan di persimpangan jalan raya atau perumahan. Contohnya pertempatan di Bandar Tun Razak. Terdapat kemudahan yang melibatkan ada pusat perniagaan, pelabuhan dan juga mungkin ada rumah ibadat. Itu pertempatan berpusat. Yes. Tak apa. Sebagai contoh pertempatan berpusat yang kita boleh lihat adalah seperti di Kuala Lumpur, seperti di Shah Alam, dan mungkin kita boleh lihat pertempatan seperti di Klang. Dan kalau kamu nak lihat, mungkin kita boleh lihat, ada keluarga. Ya. Cikgu share screen sekejap ya. Seperti kita boleh lihat di bandar, iaitu di Klang Selangor. So kita akan lihat, cikgu bawa kamu keluar pergi berjalan, boleh? Kita akan pergi berjalan kat mana? Jom. Di sini kawasan Klang. Kalau kamu lihat kawasan Klang. Dan kalau kamu perhatikan kawasan Klang ini, kita ambil contoh di kawasan bandar. Kita lihat di kawasan bandar ini, seperti di kawasan bandar, kita ambil kat mana? Kita ambil kawasan ini. Nampak tak? Ini di Klang. Kalau kamu lihat di Klang, nampak tak kawasan bandar dia? Rumah dibina rapat-rapat. Rumah dibina rapat-rapat. Nampak? Kebiasaannya ada di persimpangan jalan. Sebagai contoh macam ni kan. Ada simpang jalan, kemudian ada bangunan kediaman dan juga ada bangunan kedai. Kemudian town dengan city. Perbezaan town dengan city. Town ni sebenarnya bandar, city tu bandaraya. Contohnya kalau kita lihat di sini, ini adalah bandar. Ini di Bandar Klang. Bandar Klang. Bandar Klang ni dah besar dah. Tapi kalau bandaraya lagi besar. Contohnya di Kuala Lumpur. Ini Kuala Lumpur. Nampak tak? Bandaraya Kuala Lumpur lagi besar dan lagi padat.
Ni KL. Nampak contohnya di Bangsar. Kalau kita lihat di Bangsar kan. Ini okey, pola pertempatan berpusat. Nampak tak? Masya-Allah rapat-rapatnya. Rapat-rapat ya. Kita lihat punyalah rapat pembinaan rumahnya. Ini adalah pertempatan berpusat. Nampak tak? Rumah dibina rapat-rapat di sepanjang jalan raya dan simpang-simpang jalan. So ini adalah dikatakan sebagai pola pertempatan berpusat. Nampak? Ini di Kuala Lumpur. Anyone here duduk di Bangsar ke? Ataupun di Bukit Damansara atau Damansara Utama ataupun di Taman Tun Dr. Ismail ataupun di PJ Petaling Jaya, ada anyone here? Ada? Tak ada? Tak ada lah. Tak ada kat sini ya. So ini yang di Sentul rumah sana padat. Memanglah. Sentul memang padat. Sentul memang padat. So kalau kita lihat di sini ya, kampung saya Damansara, itu bukan kampung dah, itu bandar. Padat lagi Kuala Lumpur. Kalau kamu tengok Kuala Lumpur lagi padat. Yang punya kampung kat Selayang. Contohnya di mana? Kamu ambil di Kampung Baru. Kamu lihat Kampung Baru. Nampak tak? Punyalah padat. Rumah dibina rapat-rapat. Rumah dibina rapat-rapat. Ini kita kata pola pertempatan berpusat. Pola pertempatan berpusat. Dan kalau kita turun kat sini di Kampung Baru, nak turun? Kita turun Kampung Baru. Nampak? Ini rumah dibina rapat-rapat. Macam Ejen Ali. Kenapa? Nampak? Ini Kampung Baru di tengah-tengah Kuala Lumpur tau. Ya. Nampak tak? Ada KLCC lagi. Di KL ada bandar lagi. Ya, betul. Ada kampung lagi. View dia memang lawa memang. Tapi kampung ini nama je kampung. Tapi penempatannya padat. Dengan kiri kanan. Tengok rumah. Sebelah-sebelah aja. Gapat-gapat. Kak Cokit lagi ramai. Betul? Nampak tak? So, kalau kita perhatikan, walaupun kampung, tapi tengok bangunan belakang. Ni Kak Keramat. Yes, ini Kak Keramat. Nampak? Ada bangunan-bangunan ini. Ini bukan fake lah. Mana ada kampung fake? Apalah kau ni. Kan? Kalau fake kenapa ada dekat Google Map? Itulah. Ya. So ada banyak kawasan-kawasan, nampak tak? Dikelilingi oleh bandar-bandar dan bangunan besar. So ni kampung ke bandar. Sebenarnya, ini nama dia Kampung Baru. Tapi dia punya status ialah bandar. Sebab dia di dalam Bandaraya Kuala Lumpur. Dia di dalam Bandaraya Kuala Lumpur. Jadi sebab itu dikatakan sebagai pertempatan berpusat. Dan juga di bandar. Ini di Kampung Baru ni. Ni Keramat. Banyak lagi ni. So mana lagi? Titi Wangsa. Cokit lagi banyak lah. Di Sentul, Titi Wangsa. Titi Wangsa Central. Nampak Titi Wangsa. Titi Wangsa. Memang banyak kawasan-kawasan yang padat. Sebagai contoh, kita boleh lihat di kawasan padat ini, apa yang ada di sini. Kita lihat. Penuh dengan bangunan. Punjabi Rasoi. Wah. Kan. So kita lihat. Bangunan apa kat sini? Oh, hotel ke? Oh, hotel. Oh. Ini di mana ni? Di Kuala Lumpur. Ini di Kuala Lumpur, iaitu kawasan yang berpenduduk padat.
Dan pertempatannya adalah pertempatan berpusat. So ni kat mana ni sebenarnya ni? Medan Selera Damai. Oh, Medan Selera Damai. Jalan apa ni? Jalan Lumut. Oh, Jalan Lumut. Jalan Umat. Jalan Lumut ya. Padat gila. Yes. Ada kedai makan. Saya dah lapar. Aduh, yai. Kedai makan ya. Ini apa? Oh, AC Hotel Marriott. Oh, Marriott Ada Marriott Hotel. Kuala Lumpur, Titi Wangso. Oh, ini Marriott. Kenapa di sini? Oh, ya ke? Macam di Ampang. Yes. Macam di Ampang ya. Okay. Nampak tak? Ada stesen bas. Okay. Macam di Ampang. Yes, macam di Ampang ya. Sri Banaraya. Okay. So banyak KL buruk. Okay. Alright. Jalan Pangkur dan juga ada LRT. Okay, ada LRT. Okay. So ini di kawasan Kuala Lumpur. Iaitu kawasan yang berpenduduk padat. Sebelah tu dah Gombak River dah. Ada Gombak River dah. Okay. So kita lihat ini adalah kawasan yang berpenduduk padat. Okay. Baik. Cikgu nak tengok sebenarnya apa yang ada di kawasan ini sebenarnya. Gombak River ada gambar Boleh ke gambar kat Gombak River ni? Kita tengok. Oh, kawasan kediaman tu. Ini kat mana ni? Ya Allah. Banyaknya tinggi-tingginya. Cantiknya cikgu. Cantiknya. Ini kondo ni. Kalau lah ada rezeki nak pergi sana. Nak keluar macam mana? Kan kita dah PKP. Duduklah Kita diam-diam. keluar tahu nak pergi macam mana cikgu. Pakai Google Earth je cikgu. Itulah. Jangan datang KL bosan. Yalah, jangan datang KL bosan. Yang Kalau bosan nak tu kau. Kalau nak pergi pavilion, tengok dekat Google Earth je lah. Okay. Dia dah sebut pavilion. Siapa nak pergi pavilion? Kita tengok pavilion. Saya. ada apa. Okay, kita tengok pavilion ada apa. Okay. Katanya hebat sangat tempat tu. Padat sangat ke pavilion tu. Banyak sangat rempit cikgu kat situ. Banyak sangat mak rempit bak kata orang buka puasa kat situ selalu. Pavilion KL. Okay, so kita lihat di pavilion KL. Apa yang ada di pavilion ini? Hebat sangat ke pavilion ini? Jom kita tengok. Okay, pavilion ini. Yang mana satu tempat dia ni? Okay, jom kita tengok. Okay. Alright, so kita lihat saya. Okay, oh ini dalam. Ini di depan pavi. Inilah depan pavilion. Cikgu, Yeah. saya jumpa Tun Dr. Mahathir kat sini. Oh ya ke? Tak MCO. Oh ya ke? Kalau tak ada MCO, almost every week pergi sini ya. Nampak tak orang? Sikit punya padat dah. Okay. Pavilion ramai orang. Yes. Kiri kanan penuh dengan orang kat sini kan. Cikgu, kalau lah kita MCO pergi sekarang ni kan rasanya kes tak 10 kes pun tak cukup ni. Memanglah. Kan sebab memang tempat ni memang tumpuan lah kan. Nampak? Punyalah ramai. Tiket parking mahal, water fountain memang ramai orang asing betul. Kan? Cikgu kurang sikit tempat-tempat ramai orang ni, cikgu tak kurang sikit. Tak Kenapa berapa. cikgu? Cikgu memang tak suka pergi tempat-tempat ramai orang. Kan. Memang cikgu perangai cikgu macam tu, kurang sikit nak pergi tempat-tempat yang ramai orang. Yes, cikgu pernah pergi. Pavi cikgu pernah pergi. 2-3 kali jugalah masuk. Tapi cikgu kurang sikit lah, bukannya suka sangat. Cikgu moden lah sikit bawa laptop buat kelas kat sana ke, nampaklah short sikit. Allah. Duduk Okay. dekat tepi, dekat tempat plug tu kan, duduk ajar. Betul Amir. Jealous, kita orang Amir pun betul. jealous juga tengok.
Amir betul. Cikgu selalu lepak dekat Subang Pret. Sekarang ni cikgu banyak lepak kat Subang Pret lah. Sebab kurang orang, lepas tu tenang lah. Okay. Tengok ni. Pevi punyalah ramai. Ini time sebelum MCO ni punyalah ramai orang nak pergi macam ni. Tak payahlah. Kan? Ramai-ramai ni. Bukan apa pun. Ramai-ramai duk bersidai kat situ. Duk ramai-ramai ambil gambar. Ramai-ramai ambil gambar. Kan? Jadi tak ada apa pun. Times Square lagi tak ada apa-apa. Okay. Times Square ni bosan lah. Cikgu kalau pergi PV dulu, siap tidur kat hotel dulu. Cikgu biasa tidur dekat Ansa Hotel ni. Cikgu akan tidur dekat Ansa Hotel ni. Dan daripada sini cikgu akan berjalan kaki pergi ke Sephora ke atau pergi ke PV ke. Itu memang. So cikgu akan tidur sana dalam 2-3 hari. Macam tu. Pening kepala ramai orang. Betul Mariam kan? Pening kepala ramai orang macam ni. Kan? Rempit kan? Buat slow mo. Yes. Itu di PV lah. Ada ramai juga nak pergi pavilion tu. Cikgu pun tak faham. Kan? Apa yang seronok sangat entah. Kan? Ramai sangat. Jadi Ada banyak tempat makan. tempat makan. Kat mana-mana pun banyak tempat makan. Kan? Jadi pergi PV lah pula. Tak pun dia akan pergi KLCC. KLCC pun sama. Macam dia orang pergi kat Suria kan. Dekat Petronas Twin Tower kan. Dia orang akan pergi lepak kat PV juga. Pun kat sini pun ramai orang juga. Kan? Kat mana tempat tak ramai? Semua ramai. Kan? Pelik cikgu kan. Dekat hutan. Malaysia famous makan-makan je cikgu. Malaysia ni famous kan makan-makan. Boy. Ini pun sama. Ambil gambar daripada bawah. Nampak si? Si? Datang sini sebenarnya ramai Malaysians dia Dia datang. orang post kat kamera. Sebenarnya dia orang datang ke KLCC ke ataupun PV untuk apa? Untuk bergambar je. Bukan apa pun. Nak bergambar dengan KLCC macam tu. Nampak? Oh ya ke? Bergambar. Ya, nak gambar je sebenarnya. Nak bergambar je sebenarnya. Kan? Okey. Nampak? Punyalah ramai bergambar di depan air terjun ni. Nak show off lah. Ya ke nak show off? COVID. Okey. So dah lah kamera ni letak kat mana? Kamera ni letak atas batu je. Oh, dia pakai kamera letak tripod okey. Jadi gambar. Kan? So kesimpulannya, okey, tempat-tempat tumpuan orang ni memang ramai. So kalau katakan kamu semua tak suka dengan tempat-tempat ramai orang ni, so tak perlu pergilah. Tak perlu pergi tempat-tempat ramai orang ni. Nak pula zaman sekarang ni iaitu berkaitan dengan COVID-19 kan. Okay. So harap-harapnya kamu kena faham bahawa kalau nak pergi tu tengok tempat dulu. Sekarang ni kita semua dah duduk rumah dah. Tapi percayalah nanti bila COVID-19 nanti dah MCO lifted apa semua, PKP semua lifted, kita tengoklah rakyat Malaysia semua berpusu-pusu nak keluar. Berpusu-pusu nak keluar. Ada yang KL pergi ke PD pergi ke PKPD ya. Sama je kita semua, selagi kat Selangor selagi itulah PKPD. Dah lupa rasa naik kereta. Tak apalah. Banyakkan bersabar banyakkan bersabar. Betul cikgu. Dulu kan saya siap ingat lagi radio tau, masuk kereta terus buka nombor tu kan. Sekarang saya dah lupa lah. Dah lupa dah kan. Okey. Ya, kes kat taman rumah saya lebih daripada 150. Ya. Duk KL pun kena PKPD. Ya. Iman Hakimi, kau jangan banyak makan sangat. Nanti kan lepas MCO lifted nanti sekarang kau jadi kurang-kurang. Tak apa nak makan banyak boleh. Lah. Tapi lepas ni kamu exercise tau. Exercise berjogging okey Iman. Kan buat exercise macam tu. Nampak bintang. Jangan buat exercise atas katil. Tidur. Exercise macam tu. Jangan. Okey. Baik. Jangan exercise dulu. Okey. So, kita telah mempelajari tentang pertempatan bandar dan pertempatan luar bandar, dan kita telah lihat tentang pola pertempatan berpusat.
dan contoh-contohnya. Okey. So next class kita akan masuk kepada pola pertempatan yang seterusnya. Okey. So itu sajalah pada hari ini. Kita akan jumpa lagi pada minggu hadapan. Okey, untuk kelas geografi. Take care guys. Assalamualaikum dan bye-bye semua. Bye cikgu. Bye cikgu. Okey, bye. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam. Sama-sama. Bye. Terima kasih cikgu. Okey. Waalaikumsalam. Ingat monyet, jangan monyet, jangan. Okey, baik. Okey, bye. Baik cikgu, terima kasih. Sama-sama dia.